Masalah penolakan susu badan oleh bayi sendiri bukan sahaja dialami oleh wanita yang kali pertama menjadi ibu apabila baharu melahirkan anak sulungnya. Malah, perkara ini turut dialami wanita yang sudah beberapa kali menimang cahaya mata atau telah lama berpengalaman dalam menyusui bayi mereka. Sebenarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan itu berlaku, termasuk cara kurang tepat meletakkan kedudukan kepala bayi sewaktu menyusu badan. Tidak kurang juga disebabkan suasana persekitaran yang mengakibatkan bayi kurang selesa untuk menghisap susu ibunya. Namun, kenapakah hal begini berlaku? Bagi mengupas isu ini, ikuti pencerahan dan langkah-langkah penyelesaian diberikan perunding laktasi Puan Nur Kamariah Muhammad Alwi. Ini adalah perkara biasa di mana ibu yang pertama kali melahirkan anak berasa agak kekok pada peringkat awalnya. Jadi kekekokan ni kadang-kadang menyebabkan sama ada ibu atau bayi berasa tidak selesa. Bila salah seorang daripadanya tidak berasa selesa, maka kadang-kadang proses penyusuan tu tidak berlaku dengan baik. Dan kadang-kadang disalah tafsirkan seperti seolah-olah bayi menolak untuk menyusu. Contoh yang paling biasa adalah apabila bayi diposisikan ataupun berada dalam kedudukan yang tidak menyelesakan. Semasa ibu sedang fokus untuk mendapatkan lekapan yang baik, barangkali ibu terlalu fokus pada bahagian kepala bayi sahaja. Contohnya, ibu boleh jadi menolak kepala bayi ke dalam, ya, di mana kepala bayi kelihatan seperti mendagu ke begini, ya, tertekan ke bahagian bawah dan menyebabkan bayi susah untuk menelan. Tindakan refleks bayi tadi adalah untuk menolak keluar supaya dia bebas bahagian pernafasannya dan boleh bernafas dengan baik. Jadi apabila bayi menolak begini, ibu mungkin beranggapan seolah-olah bayinya menolak payudaranya. Untuk menangani situasi ini, yang paling baik adalah selalu berdekapan dengan bayi, membiasakan memegang bayi dalam keadaan yang selesa dan membenarkan bayi mempunyai ruang yang luas untuk bekerja mendapatkan susunya. Yang kita maksudkan ruang yang luas di sini adalah mengizinkan kepalanya bergerak dengan bebas tanpa ada halangan di bahagian kepalanya. Jadi ibu harus membawa bayinya rapat ke badannya sendiri dan jangan membiarkan mana-mana bahagian tidak disokong. Ini adalah keadaan-keadaan biasa yang kita lihat semasa ibu pertama kali cuba untuk menyusukan bayinya. Saranan yang digunakan terutamanya jika kita lihat di hospital-hospital bertaraf rakan bayi, apa yang mereka lakukan jika bayi tidak boleh menyusu pada ibu, mereka akan memperkenalkan penyusuan melalui cawan. Di dalam penggunaan cawan tadi, bayi berada dalam posisi yang tegak. Biasanya kita akan tegakkan bayi dan bayi akan berusaha mendapatkan susu itu daripada cawan. Bukannya susu daripada cawan dituang ke dalam mulut bayi. Jadi proses ini menggalakkan bayi bekerja untuk mendapatkan susunya. Sama juga apabila bayi nanti boleh kembali kepada ibunya untuk menyusu, bayi tadi akan melaksanakan proses yang sama, bekerja untuk mendapatkan susu. Bukannya susu dituangkan ke dalam mulutnya. Biasa juga berlaku kelihatan bayi tiba-tiba tidak mahu menyusu. Kita maksudkan ialah bayi yang sebelumnya telah boleh menyusu, tetapi satu hari didapati seperti tidak mahu menyusu ataupun menolak terus untuk menyusu. Mogok susu biasanya disebabkan oleh pemberontakan dalaman bayi yang boleh berlaku atas banyak sebab. Antara yang sering dilaporkan adalah perubahan suasana pada bayi tadi. Contohnya, bayi tiba-tiba ditinggalkan secara mendadak semasa ibu keluar bekerja. Jadi apabila ibu pulang daripada bekerja, bayi tadi seolah-olah memprotes, menunjukkan rasa protes dan menolak terus daripada mahu berdekapan dengan ibunya dan menyusu. Kadang-kadang setengah ibu memaksa bayinya untuk menyusu semasa bayi sedang memprotes. Dan apabila bayi mula merasakan dirinya dipaksa, bayi akan berlanjutan memprotes dan memprotes lagi dan tidak ada hubung baik
perhubungan tadi tidak dapat diperbaiki. Cuba berbaik semula dengan bayi dengan melakukan lebih banyak skin to skin contact tanpa memaksa bayi tadi kembali kepada posisi penyusuan. Maksudnya kita hanya melakukan aktiviti bedah kapal tanpa meletakkan bayi tadi kepada kawasan payudara. Dalam proses ini ibu kena banyak berkomunikasi dengan bayinya, bercakap-cakap ya, dan walaupun kita beranggapan bayi mungkin tidak faham, tapi sebenarnya bayi amat memahami bahasa ibunya dan bercakap dengan baik dengan anak seolah-olah memujuk. Dalam banyak keadaan bayi akan kembali semula kepada proses penyusuan jika peluang ini diberikan.